InsyaAllah kita mulai dengan Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada hari ini. InsyaAllah untuk melihat sedikit sebanyak beberapa perkara yang ada sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Yang pertama kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 73. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kanu la yaftinunnak 'anil ladzina awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzan lattakhadhuka khalila. Subhanallah. Ayat ini Allah menggambarkan kepada kita berkenaan dengan mereka yang memusuhi Islam, dan sungguh-sungguh hampir-hampir mereka dapat memesokkan kamu, ya Rasulullah, ya wahai Muhammad, dari apa yang kami telah wahyukan kepada kamu, supaya engkau adakan atas nama kami perkara yang lain. Dan sekiranya engkau melakukan yang demikian, barulah mereka akan menjadikan kamu sebagai sahabat yang baik. Subhanallah. Di dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang bagaimana kewujudan musuh Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa merancang untuk menyesatkan umat Islam dan mengheret mereka kepada perkara-perkara yang disukai oleh musuh. Sehingga apabila kita melakukan perkara-perkara yang disukai oleh musuh itu, maka kita akan dijadikannya sebagai sahabat karib, sebagai sahabat karib. Dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani, kata, antara fitnah yang berlaku di akhir zaman ini akan berleluasa, sehingga Rasulullah SAW bersabda, akan berlaku ketika hampirnya al-malhamah. Al-malhamah ini peperangan besar, sehingga hampir berlakunya peperangan besar, di mana fitnah ujian pada masa itu akan menyebabkan hati seseorang itu atau seorang lelaki itu mati sebagaimana badan yang mati. Jadi digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana akan sampai satu waktu yang berhampiran dengan peperangan, dan peperangan itu akan menyebabkan, atau digambarkan tadi, perkara-perkara ujian yang berlaku menyebabkan umat Islam akan mati hatinya akan mati, sehingga sama bagaimana matinya tubuh badan seseorang itu. Malahan kematian hati itu lebih parah, kerana hati yang mati itu akan menyebabkan seseorang itu semakin jauh daripada kemenangan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Malahan akan menjadikan seseorang itu bertukar daripada mukmin kepada kufur.
mulalah insya-Allah pada tengah hari ini kita ingin sama-sama melihat satu peringatan yang kita lebih kurang seminggu lebih ataupun hampir 2 minggu lah kita kata yang kita akan berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pada tahun ini adalah merupakan antara bulan-bulan Ramadan yang kita perlu ambil sungguh berat, ambil berat betul-betul, sungguh-sungguh, kerana bulan Ramadan yang ada pada hari ini dia sama dengan kita gambarkan bulan Ramadan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW akan penuh dengan fitnah. Satu hadis panjang yang diriwayatkan oleh Nu'aim dalam satu hadis fitnah, iaitu kitab akhir zaman, ujian zaman, menggambarkan antara perkara yang berlaku di bulan Ramadan yang digambarkan sebagai bulan yang akan menjadikan berlaku perubahan, iaitu hadis-hadis banyak yang dikatakan sebagai mantan saja. Bagaimana Nabi sudah menggambarkan apabila berlaku bulan Ramadan berlaku suatu bentuk keganjilan, keajaiban, satu yang ganjil yang berlaku, iaitu digambarkan akan berlaku satu suara yang kuat, yang menggentarkan, yang menggegarkan. Jadi suara yang kuat ini Allah Alam, adakah suara itu suara letupan bom ataupun letupan nuklear bom, ataupun mungkin suara-suara yang datang daripada satu gegaran gempa bumi, ataupun Allah Alam apa sahajalah. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW sekiranya berlaku satu bunyi yang kuat semasa pertengahan Ramadan, dan kemudian selepas itu timbul pula beberapa perkara yang kematian dan pembunuhan ramai-ramai, contohnya di kawasan Mekah dan sebagainya. Maka akan berlaku sesuatu di bulan Syawal, bulan sampai pada bulan Muharram, dan Ramadan yang digambarkan itu akan antara yang menyebabkan berlakunya ad-dukhan yang digambarkan dalam hadis. Jadi kita tak tahu Ramadan yang mana, Allah Alam. Tetapi dari tanda-tanda yang berlaku pada hari ini, kita melihat bagaimana keadaan dunia ini seolah-olahnya seperti sedang menunggu untuk meletusnya peperangan yang akan mungkin merebak, seperti peperangan di Ukraine dan di Rusia, mana mereka sedang bertempur di antara sekutu NATO dengan sekutu Rusia, NATO dan Rusia. Itu juga dengan kita melihat Amerika dan China di sebelah tempat kita, dan daripada apa yang kita melihat digambarkan pula oleh mereka yang berkaji, termasuk juga Tuan Mahathir juga disebutlah baru-baru ni tentang, dia kata sekiranya berlaku sesuatu kepada Ukraine bersama dengan NATO contohnya, maka akan berlaku peperangan dunia yang ketiga. Jadi sekiranya Allah izin berlaku peperangan dunia yang ketiga itu yang digambarkan mungkin dalam hujung tahun ini, kemungkinan besar dia akan bermula tanda-tandanya daripada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini dia akan ada tanda-tanda sekiranya benar akan dia berlaku yang digambarkan oleh mereka yang mengkaji, mengatakan sekiranya Allah izin berlaku, sekiranya Allah izin berlaku peperangan, maka akan berlakulah selepas itu al-malhamah al-kubra. Jadi untuk itu maka bagi kita umat mukmin, umat Islam yang akan berhadapan dengan Ramadan
pada tahun ini, maka adalah kita merasakan bahawa Ramadan pada tahun ini benar-benar penting, dan kita mahu menjadikan persiapan dalam bulan Ramadan pada kali ini sebagai persiapan yang paling baik daripada persiapan yang terbaik sebelum. Jadi bulan Ramadan pada tahun ini kita ingin jadikan kehadiran itu sebagai sesuatu yang kita nanti-nantikan, kerana sekiranya Allah izin sungguh-sungguh berlaku kita kata peperangan ataupun bencana alam ataupun apa-apa sahaja bencana daripada bencana ekonomi dan sebagainya, penyakit dan sebagainya, maka bulan Ramadan yang ada pada tahun ini adalah merupakan satu bulan yang perlu kita tunggu, kita persiapkan diri kita sebagai satu bulan untuk kita mempersiapkan diri kita, meningkatkan diri kita berhadapan dengan suasana-suasana yang susah, suasana-suasana yang payah. Dan suasana-suasana yang payah itu adalah merupakan perkara-perkara yang kita pun dah tahu mungkin akan berlaku. Maka kita nak kena, insyaAllah cuba tengok sikit lah tentang bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang kita akan hadapi dalam beberapa hari ini, dia perlukan kepada persiapan. Kenapa dia perlukan kepada persiapan? Kerana beberapa ramai orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dia tidak dapat melainkan kalau puasa lapar dan dahaga, kalau bangun malam penat. Jadi dia tak dapat digambarkan kepada keampunan Allah, kekuatan, perkara yang boleh membina sesuatu persiapan kepada dia. Dan sebab itulah Ramadan pada tahun ini kita nak dekati dia dengan yang pertama sekali, hati kita ini perlu merasakan bahawa inilah peluang yang dinanti-nantikan, peluang yang Allah buka kepada kita sekiranya umur kita sampai bulan Ramadan itu, untuk membina kekuatan jiwa kita, iaitu jiwa kita mahu direhatkan daripada dunia untuk sementara berada di dalam disebut madrasah Ramadan, madrasah Ramadan. Jadi kita nak lihat bagaimana jiwa kita itu perlu kita limpahkan dengan kemanisan dan kelezatan iman berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan fadilat, penuh dengan kelebihan, penuh dengan rahmat Allah, yang mana Ramadan itu mestilah dilihat sebagai salah satu daripada saat-saat penting kita mempersiapkan diri kita berhadapan dengan ujian-ujian fitnah yang digambarkan oleh Rasul SAW tadi. Yang akan sampai satu fitnah di mana berlakunya malhamah, peperangan, dan kemudian akibat daripada peperangan itu hati para orang atau mukmin itu menjadi mati sebagaimana matinya tubuh badan. Jadi rupanya kesusahan demi kesusahan, kepayahan demi kepayahan yang berlaku, yang ada dalam kehidupan orang beriman saat-saat fitnah datang, kan ujiannya ialah sama ada hati itu hidup bersama Allah atau hatinya semakin sesat, semakin lemah, semakin letih, semakin malas untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita lihat dalam silibus madrasah Ramadan yang bakal kita dapat kita lalui ialah puasa. Jadi puasa ini diwajibkan dalam bulan Ramadan. Yang lain sama, sembahyang, puasa sama, tapi puasa diwajibkan. Jadi kenapa puasa diwajibkan? Kerana Allah SWT nak melatih kita. Salah satu hikmahnya ialah untuk kita membina kekuatan diri kita supaya boleh meninggalkan perkara yang Allah larang, yang Allah tak suka, meninggalkan kelemahan, meninggalkan keaiban kita. Sebab itu disebut al-imsak. Puasa ni ada al-imsak, menahan diri kita.
Kita menahan diri ini merupakan asas dasar kepada tarbiyah dalam bulan Ramadan, pendidikan dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan itu asas kepada madrasahnya ialah al-insan, kita menahan diri kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang al-zunub, daripada perkara-perkara yang kotor, dari perkara-perkara yang Allah tidak suka. Jadi rupa-rupanya kekuatan kita bila kita boleh menjauhkan diri kita daripada benda yang Allah tak suka. Itu dia punya dasar dia, asas dia kepada silibus madrasah Ramadan. Jadi yang kita buat pada hari ini contohnya kita solat tarawih, kita bangun malam, kita baca Quran. Rupa-rupanya itu adalah untuk kita menahan diri kita daripada diganggu ataupun dikuasai oleh nafsu ataupun perkara-perkara sia-sia yang ada dalam kehidupan kita. Dan rupanya inilah kekuatan. Inilah disebut sebagai proses tazkiyah, proses untuk membersihkan, menyucikan diri kita. Dan inilah perkara yang merupakan perkara yang paling penting. Maka untuk persiapan diri kita masuk dalam bulan Ramadan, sehingga Ramadan akan menjadi madrasah yang mendidik kita, itu ialah kita berusaha membersihkan diri kita daripada sebarang dosa, daripada sebarang noda, dan kita memperbanyakkan taubat dan mohon ampun kepada Allah. Jadi apabila kita berada dalam bulan Syaban, kita nak masuk bulan Ramadan ini, maka kita nak lihat bagaimana dalam bulan Syaban ini kita ingin memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita menjauhkan diri kita dari segala perkara yang menyebabkan kita berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkara yang merupakan paling penting untuk kita memasuki bulan Ramadan tadi, sehingga hati-hati kita itu akan terus diproses dan menjadi bersih dan jernih dan memberi kesan dan impak yang besar, sehingga kita merasai kemanisan dalam beribadah, halawatul ibadah, merasa kemanisan dalam ibadah. Jadi bukan ibadah semangat saja. Kalau semangat tu kita tengok ketika di awal Ramadan semua rasa seronok je kan, terawih penuh, tapi bila nak habis dah rasa letih. Kenapa rasa letih? Kalau punya jiwa tu dia hanya ikut semangat ni, dia tidak asalnya tidaklah dia rasa untuk beribadah tadi tu untuk atas kerana dia merasa kemanisan, seronok. Bila kita ibadah seronok beribadah, tentu kita akan istiqamah, tentu kita akan buat dengan sungguh-sungguh. Sebab itulah persiapan untuk kita memasuki satu medan kita kata madrasah tadi itu, sekolah tarbiyah tadi itu, dalam kita membersihkan diri kita. Saya sebut sini contohnya macam bila sampai satu masa mungkin kita akan dipanggil untuk berperang. Contohnya katalah Malaysia kena serang dengan Amerika, kena serang dengan Amerika, ataupun dengan China, atau China berperang dengan Amerika di Laut Cina Selatan, contohlah, atau berlaku sesuatu yang menyebabkan pertembungan di antara pergaduhan perang saudara sama-sama sendiri, Melayu lawan Melayu, Islam lawan Islam, ataupun berlakulah apa-apa hal yang kita nampak sekarang ni. Banyak orang sedang provokasi berjalan sekarang supaya kita dibergaduh. Jadi sekiranya perkara-perkara tersebut berlaku, sudah tentu kita akan merasa susah, takut, terancam, takut. Kita akan rasa terkongkong dengan segala yang berlaku pada masa itu. Maka ketakutan kepada makhluk, ketakutan kehilangan sesuatu dari dunia, ancaman-ancaman yang menakutkan kita sehingga kita terputus daripada Allah, akan menyebabkan hati kita mati, hati kita rosak.
hati kita rosak. Jadi sebab itulah bulan Ramadan ini kita nak rasai sebagaimana perintahnya sama macam demi ayat sebenarnya sama macam mana perintah berpuasa kan. Kalau berpuasa Allah katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan wahai orang yang beriman, difardukan kamu, diwajibkan kepada kamu itu, dikitabkan kepada kamu itu berpuasa. Ayat perang pun sama, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang beriman, difardukan kamu untuk berperang. Jadi ayat sebenarnya sama, arahannya sama. Jadi bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, sebenarnya bukan kita nak rasa beban, tapi kita nak merasai kemanisan segala bebanan yang ada. Apa bebanannya? Kalau hari biasa, bulan biasa boleh makan minum. Kalau bulan Ramadan kena puasa. Puasa ni kita rasa beban. Tapi sebenarnya bila kita memahami hakikat Ramadan sebagai bulan persiapan untuk kita kata berhadapan dengan fitnah-fitnah akhir zaman tadi, maka kita nak melihat kedatangan Ramadan sebagai satu yang halawatul ibadah, satu yang jadi kemanisan. Kita punya nampak tu manis. Kenapa? Kerana Allah paksa kita, fardukan kita untuk berpuasa, untuk buat sesuatu yang banyak-banyak dengan rahmatnya. Kita akan rasa mudah untuk beramal. Mudah nak beramal. Malahan pahalanya diganda-gandakan. Bukan saja Allah mudahkan kita, pahala digandakan. Maknanya kita buat sikit pun Allah dah bagi banyak. Pahala sembahyang sunat sama dengan pahala solat dan sembahyang wajib, sembahyang fardu sama. Pahala sembahyang fardu itu dah solat. Bersedekah sunat sama dengan bersedekah fardu. Kalau umrah di bulan Ramadan, satu kali umrah di bulan Ramadan sama macam pahala haji. Jadi umrah dan haji kan lain. Tapi maknanya Allah bagi berganda, rahmatnya itu berganda. Jadi apabila kita nak memasuki bulan Ramadan, sebenarnya kita nak merasai satu peluang. Kita nak masuk dengan keadaan rasa seronok. Seronok kenapa? Kerana Allah persiapkan kita dengan kekuatan-kekuatan, dengan ganjaran, dengan motivasi yang banyak, rahmat yang banyak kepada kita. Jadi sebab itulah. Tetapi kita takkan boleh rasa begini. Maknanya kita takkan dapat merasai halawatul ibadah. Kemanisan beribadah takkan rasa kalau dalam hati kita ni ada keseronokan, kesukaan kepada dosa, kepada kelemahan kita, kehinaan yang ada pada kita biar. Apa maksud kehinaan tadi? Kita ada keaiban, kita ada kelemahan, kita ada kejahilan, dosa, munkar, maksiat tadi yang kita sayang, itu hina. Kehinaan itu adalah perkara yang sebenarnya menjauhkan kita daripada Allah. Selagi ada perkara tersebut dalam diri kita, maka selagi itulah kita tidak akan diberikan satu perasaan halawatul ibadah dan kemanisan beribadah. Kenapa? Kita dah merasa manis, rasa seronok dengan dunia. Kalau kita rasa seronok tengok apa nama itu, Gegar Baganza, yang nyanyi tu, Gegar Baganza, satu lagi pun Baganza tu, nasyid buat tu, nyanyi. Kalau kita rasa seronok mendengar nyanyian dan lagu-lagu yang ada di dunia ini yang melalaikan, kita seronok, maka Allah akan cabut keseronokan kita mendengar Al-Quran. Dengar Quran tak seronok. Kalau kita seronok tengok movie, tengok game, main game, seronok main game, seronok tengok movie, seronok kita menghayati, maka kita tak akan rasa seronok baca Quran. Tak ada seronok. Sebab perkara ini adalah merupakan perkara yang Allah SWT jadikan sebagai malam dan siang, gelap dan cahaya. Dan Allah mengeluarkan orang yang beriman itu daripada kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh
minaz zulumati ila nur. Allah menjadi penolong, menjadi wali, pelindung kepada orang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi hari ini orang banyak memilih yang gelap. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, dan orang-orang yang tidak beriman itu penolong mereka, pelindung mereka ialah taghut, syaitan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulmat, minaz zulmati ila nur. Nur ila zulmat. Jadi mereka ini mengeluarkan daripada zulmat, mengeluarkan daripada cahaya, minan nur ila zulmat, kepada kegelapan. Jadi kalau kita seronok dengan lagu-lagu tak faham, maka kita akan seronok dengan Quran. Kalau kita seronok dengan Quran, sekadar lagu saja, tidak apa-apa lagu. Jadi sebab itulah bila nak memasuki bulan Ramadan, kita kena melihat Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita beribadah, menggalakkan kita sampai berpuasa. Siangnya berpuasa, malamnya qiyam, malamnya bangun malam solat, baca Quran. Nabi SAW tinggi bulan Ramadan, dia baca Quran kan, khatam beberapa kali, bukan kita khatam sebulan sekali. Tapi perkara ini bila kita lihat sebagai beban, maka ada masalah dengan keimanan kita. Dan masa dia masalah tu, selepas Ramadan, Allah izin datang fitnah akhir zaman, datang ujian akhir zaman. Tiba-tiba bencana ekonomi, jatuh ekonomi, bencana makanan pula kurang. Saya dapati, saya bawa balik dari Kedah, bertemu dengan beberapa orang yang buat kilang padi, kilang beras, dan beras berkurang, hasil production berkurang. Dan kemudian dia katakan mereka telah berbakat, kilang-kilang telah berbakat untuk naikkan harga. Dalam dia punya presentasi kehancuran beras tu daripada 5%, dia sebut kat saya. Dia kata ni salah seorang pengilang, dia orang Islam, masuk Islam, macam ni Islam. Alhamdulillah dia syahadat. Dia beritahu kat saya, dia kata dia tulis saja 5%, tapi sebenarnya lebih daripada 10% kehancuran. Ini kita tak tahu lah, FDP ada boleh tengok tak tengok. Tapi dah tengok sini, dia kata saya tak sanggup lagi. Tapi ini dia bukan uji. Kemudian dia kata kilang-kilang pula suruh naik harga. Kenapa naik harga? Sebab beras kurang. Memang beras kurang kan? Memang beras kurang. Ada penyakit, hasil dia 1/4 sahaja, kurang lebih itu. Jadi kita akan berhadapan dengan bencana makanan. Kita sedar tak sedar, barang mahal. Ada orang tak ada makanan, tak ada nak makan. Kita mungkin ada lagi lah, kita ada gaji, kita ada kerja kan? Ada orang tak ada kerja. Bencana ekonomi, bencana kesihatan. Digambarkan ada banyak lagi jenis-jenis virus, macam-macam jenis sama, dengar semula. Bencana-bencana dari sudut peperangan yang kita bimbang ni, yang digembar-gemburkan ni peperangan. Tapi sebenarnya peperangan ni adalah khilaf. Mungkin saya akan sentuh masa lain. Saya nak sebutkan sini, peperangan yang digembar-gemburkan itu semua bukanlah peperangan yang sebenar. Peperangan yang sebenar yang digambarkan Rasulullah SAW ialah untuk menyesat dan merosakkan umat Islam dan juga umat manusia yang lain. Jadi rupa-rupanya Ramadan yang akan datang ni kritikal. Kenapa kritikal? Dan kita akan berhadapan dengan ujian demi ujian yang besar-besar. Dan Ramadan itulah saat-saat yang penting di mana Allah buka rahmatnya, Allah buka barakahnya. Sembahyang sunat jadi pahala macam sembahyang wajib, umrah sunat jadi haji, pahala haji tuan-tuan. Jadi banyak benda yang Allah bagi, puasa yang dilakukannya. Tetapi sekiranya kita memasuki bulan Ramadan, madrasah sekolah Ramadan dalam keadaan biasa je, tak ada persiapan, maka kita mungkin tidak ada perkara, tidak cukup perkara. Dan bila sampai waktunya ujian-ujian itu datang, kita digemparkan dengan
Walaupun peperangan di Ukraine dan Rusia nampaknya jauh, ya. Tapi kalau ada itu perang sendiri, ya, momentum, bom nuklir, satu dunia hasilnya. Ukraine dan Rusia antara pengeluar tepung gandum terbesar di dunia, nombor 1, nombor 2. Dia perang semua, kita dah rasa dah tepung, masalah tepung. Itu belum lagi masalah yang lain. Dan sebab itulah kita nak menghadapi dan mempersiapkan diri kita dalam bulan Ramadan yang bakal mendatang ini dengan satu perkara yang paling penting sekali, iaitu satu perasaan disebut syu'ur halawatul ibadah. Satu perasaan merasa manis lazat beribadah, seronok beribadah. Kalau sembahyang itu bukan main-main, memang sebut Allahu Akbar, memang seronok, ikut betul-betul. Kalau baca Quran itu memang baca sungguh-sungguh, seronok. Tapi untuk kita mendapatkan keseronokan ibadah, kemanisan ibadah tadi, nak masuk bulan Ramadan ini, kita takkan dapat selagi dalam hati kita masih ada lagi perkara yang Allah tak suka, dosa yang kita sayang. Selagi ada tangan kita ni, kita sayang dengan dosanya, mata kita sayang dengan dosanya, telinga kita, otak, akal kita memikirkan benda-benda yang berdosa. Selagi kita ada dosa dengan anak kita, suami isteri kita, dosa dengan mak ayah kita, dan kita tak bertaubat dan tak maaf, selagi kita suka. Kalau isteri ini memang kita buli, tak pejabat, aku kena buli dengan bos, dekat rumah aku buli isteri, aku buli anak. Ini berlaku, ni bukan kat sini lah, ni berlaku dekat rumah tempat nanti banyak sangat lagi. Sampai tembak isteri berlaku, sampai tembak isteri. Dia sebut kat sini kan, maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kekuatan dalam bulan Ramadan. Memasuki bulan Ramadan kita hanya ada beberapa hari lagi, dengan kita membina satu perasaan, ya Allah, jadikan hati aku ini nak rasa halawatul ibadah, rasa manis, rasa lazat, seronok beribadah. Bila kita seronok beribadah, maka kita akan memasuki bulan Ramadan dengan persiapan yang baik. Maka apakah persiapan yang dapat seronok Ramadan ini tadi? Maka kita lihat, kita nak melihat, nak memohon kepada Allah, Anna Rabbana at-tamim lana nurana. Ini doa yang kita kena baca selalu. Rabbana at-tamim lana nurana. Wahai Tuhan kami, ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, cahaya aku. Rabbana at-tamim lana nurana waghfir lana, ampunkanlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, Kau yang Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Minta Allah at-tamim nurana, sempurnakan cahaya. Cahaya apa? Yang pertama cahaya Islam, nurul Islam. Apa nurul Islam? Apakah yang menghalang nurul Islam? Maksiat zahir. Maksiat zahir. Semua maksiat zahir, nurul Islam akan terpadam, terkampus. Mata kita tengok orang buat maksiat, nurul Islam kita tertutup. Nur Islam dah ada dah, cahaya Islam dah ada dah dalam hati kita ni. Hati kita ni tempat cahaya tu berada. Kita dah Islam dah, dan kalimah syahadah semua kan. Tapi mata kita tiba-tiba dia padamkan, nur Islam tak keluar. Lepas tu telinga kita pula, tangan kita. Kalau kita pukul anak-anak ni, luar biasa. Pukul dengan nafsu, bukan pukul dengan iman. Anak buat salah, pukul dengan nafsu, sampak dia. Kena pula anak kiri, tak lagi lah. Dan marah kat dia, dan marah kat isteri dia, anak jadi mangsa. Marah kat anak, marah kat jiran, isteri jadi mangsa. Kita kena tengok. Jadi Allah akan sekat, akan sekat. Jadi hasil daripada nur Islam ni apa? Kita solat ni tak rasa apa-apa. Kita sembahyang Allahu Akbar, orang semua menangis-nangis. Sebelah-sebelah kita
dengar imam baca ayat Quran menangis, kita tak rasa apa-apa. Aku nurul Islam, hati kita jadi keras. Jadi ibadah zahir tidak ada halawatul ibadah, tak rasa kemanis. Kemudian yang kedua ialah nurul iman. Nurul iman ni cahaya iman pun dah ada dah dalam kita semua ada dah. Allah bagi dah. Cuma tertutup dengan dosa-dosa hati pula. Dosa hati pula. Dosa hati pula. Apa dosa hati? Contohnya kita dengki dengan orang. Dengki tu pun dengki tu pun dosa. Kita tengok orang kan nyampak tengok dia. Sebab apa? Dia ada nikmat yang kita tak ada. Dia ada sesuatu yang kita tak ada. Mungkin dia ni popular ke, mungkin orang suka kat dia ke, mungkin bos bagi kat dia macam-macam ke, kita tak ada. Kita rasa dengki. Dengki juga satu penyakit. Hasad satu penyakit. Kalau kita ikut dia, kita akan rasa kita kata habis kita nak buat ibadah. Kemudian dendam pun sama juga. Orang buat jahat kat kita, kita pun marah kat dia. Bila kita marah kat dia, kan, kemudian kita biarkan, kita pendam kemarahan tu. Kemarahan tu kita pendam, itu maknanya dendam. Marah yang kita simpan itu dendam. Jadi macam mana kita buat kalau kita marah? Kalau marah tuan-tuan, silakan Allah. Silakan Allah. Sebut dia hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang jaga aku. Cukuplah Allah yang pelihara aku. Bos buat zalim kat kita, bos buat zalim kat kita. Suami buat zalim kat kita. Kawan buat zalim kat kita. Marah ni. Tapi nak balas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca kalau boleh 450 kali. Kenapa 450 kali? Kalau kita kira hurufnya ha, sin, gabungkan campur-campur 450 kali, 50 dia punya nilai. Maka tuan-tuan guru kita apa? Baca 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah ya Allah, cukuplah Allah sebagai yang memelihara aku, Allah yang melindungi aku, cukuplah. Sudah ke Allah. Kemudian hilangkan marah, fokus pada kita. Jangan dendam. Jangan dendam. Allah yang akan balas. Berlaku di zaman kita ni. Zaman kita ni, saya berdepan dengan ada seorang buat jahat, rampas kedai. Dia masuk kedai, rampas. Dia guna sihir, rampas. Dia guru silat. Ada pengikut dia ramai. Kalau nak lawan, cari tukang pukul ramai. Jenis ayah dia ni, abang long ni. Tak kira lah berapa main. Dia guna sihir bagi orang menjadi macam beradu sampai sini, akhirnya lepas. Datang mengadu. Saya kata kalau tak boleh buat apa-apa, silakan Allah. Silakan. Dia buat bulan Ramadan lepas. Ini kita masuk Ramadan setahun dah. Saya kata ini bagilah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Paling-paling pun hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, cukuplah aku pegang kau. Kau cukuplah aku berharap aku. Kau lah yang nak cukup Allah saja cerita. Sok guru buat silat. Lawan mengikut dia. Sekarang ni terbalik, tak boleh gerak, jari betul gerak, terbalik. Dia kata apa? Dia kena sihir. Bukan sihir, Allah bagi kata. Tapi kita tak sebut lah. Tapi kita tahu amalan orang yang adanya itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dendam. Jangan ada dendam. Kita orang buat jahat kat kita kan. Kita minta ke Allah, serah ke Allah, kita buat macam biasa hidup kita. Serah ke Allah, Allah Maha mengetahui apa yang Allah nak buat. Dia tak payah kita sakit hati, dengki, dendam, tak payah buat.
bila kita ikut nafsu kita tadi, ada dosa marah, dendam, kita jadi dendam, ada dosa hasad, dengki, ada dosa buruk sangka, ada dosa macam-macam dosa hati. Maka Allah azab kita. Macam mana Allah azab kita? Dan Allah tutup cahaya iman, sehingga akhirnya kita tak merasai kemanisan ibadah hati. Apa kemanisan ibadah hati? Nak sembahyang. Kita cuba betul-betul pergi belajar nak khusyuk. Jumpa ustaz buat program solat khusyuk, smart solat macam-macam. Baca macam-macam. Allahu Akbar. Angkat tangan saja Allah uji macam-macam datang. Pemikiran nak fokus tak boleh, nak bagi tumpu tak boleh, nak mengagungkan Allah tak boleh, rokok sujud nak meninggikan Allah subhanahu rabbiyal a'la wa bihamdi, nak mengagung, nak meninggikan Allah tak boleh, hati tak boleh rasa, tak boleh khusyuk. Itu maknanya hati kita ada dosa yang kita masih lagi tidak buang. Dosa hati macam-macam. Syirik pun dosa hati juga, syirik kafir kan, dosa hati, buruk sangka. Iradatul syarr, kita berhajat keburukan kepada kawan kita. Tengok kawan kita ni, dalam kita dengki dia, kita doa pula, ya Allah, accident dengan dia, ya Allah. Iradatul syarr, kita hajat buruk berlaku pada manusia. Itu pun dosa hati. Itu yang bila Allah tahan nurul iman, nurul iman Allah tahan. Kita nak khusyuk semayang, nak khusyuk, tak boleh khusyuk. Derma sikit aja, nak ikhlas, tak boleh ikhlas. Nak juga sebut kat orang, tadi aku derma sikit dekat dia. Nak juga sebut, nak juga tunjuk kat orang. Tengok aku tak, sikit aja pun derma. Hati nak ikhlas tak boleh. Derma sikit, tapi hati rasa itulah paling baik sekali. Aku yang paling berderma. Kenapa tak boleh nak hilang perasaan-perasaan macam itu? Kerana rupanya kita sayang dengan dosa hati, yang kita tak nak bertaubat, yang kita tak nak tinggalkan. Maka Allah tahan nurul iman, cahaya iman Allah tahan. Ni nak masuk Ramadan, kita kena buang dosa-dosa kita. Dosa hati, dosa zahir. Dan yang ketiga ialah nurul ihsan. Nurul ihsan ni dosa kerana kita tak dekat Allah, dosa kerana kita tak nak kenal Allah. Nurul ihsan. Apa ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in takun tarahu wal Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka tarah, seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, maka yakinlah, pastilah Allah tengok kamu. Itu ihsan. Jadi maknanya apa? Ihsan ni kan, nurul ihsan paling tinggi sekali. Bila kita ni dihalang dari mengenal Allah. Kita tengok kejadian kan, tiba-tiba dekat belakang tu, belakang depan sebelah kita punya bangunan ni, tiba-tiba ada taufan, angin kuat. Tengok pokok-pokok dah tercabut dah. Kita tengok pokok, kita tengok rumah-rumah, kereta dah melampau. Kita pula dalam pejabat masih buat kerja, taufan datang. Kita tak teringat pada Allah. Nak kata Allahu Akbar pun tak keluar. Nak ucap kalimah syahadah pun la ilaha illallah tak keluar. Kita terpegun tengok makhluk taufan. Kita tak teringat yang mendatangkan taufan. Tak teringat. Maksudnya kita tak kenal Allah. Walaupun kita tahu Allah, sebut nama Allah kan, asma Allah kita boleh tahu. Nas'aluka ya man huwa mauladi. Kita boleh sebut nama semua, tapi bila kenal mana-mana kita tak kenal. Ada seorang saudara saya, Allah izin dia nak ada pergi utara, naik kereta. Kereta di Lubulai Pasar. Tengah nak naik kereta tu, tiba-tiba ada pas potong dia. Kan macam mana pas tu belaga dia punya belakang potong kereta. Belakang dia berpusing.
Bas tu macam itu ke depan, dia berpusing. Pusing. Mati engine dia. Pop, dia menghadap, dia duduk di lain yang kanan kiri, yang paling laju, menghadap ke belakang. Highway ni ke sana, dia menghadap ke belakang. Dia nampak pula satu bas lagi yang tengah laju menuju ke dia. Dia nak buka tangkiran tu, tak boleh buka lagi. Kereta dah mati lah, kereta otomatik dah mati, dah start tak boleh lah. Buka, tak boleh. Bas laju menuju ke dia. Waktu dia kata, aku nak sebut nama Allah pun susah. Nak sebut nama Allah pun susah. Mak mati aku. Kita diam. Allah izin bas pergi ke dia, kena, tapi kereta tak benyek, pergi kan. Jadi dia tak ada apalah, kita turun lah, dia tak ada apa. Allah izin tak mati dia. Balik sampai rumah di sana, kalau dia rasa benyek. Di sana, balik sana, diam, tak bercakap. Dia balik, naik orang tak. Dia beri tombak orang sampai siapa kan. Diam. Kenapa diam? Selalu dia balik, dia bising. Diam rupanya. Dia terkejut. Kenapa? Rupanya nak berhadapan saat kematian. Saat mati yang paling dia menyesal, tak boleh sebut nama Allah. Padahal kalau mati masa tu, alhamdulillah masih hidup. Ini kenapa? Kerana nurul ihsan, cahaya ihsan yang ada dalam diri dan Allah tutup. Tak boleh nak kenal Allah, tak boleh nak dekat dengan Allah, tak takarub dengan Allah, tak boleh. Kenapa? Ada dosa-dosa kita mensyirikkan Allah, dosa kita tak nak kenal Allah, tak nak belajar. Sehingga Allah tahan. Jadi untuk kita masuk bulan Ramadan, kita kena ada persiapan. Saya sebut tadi bulan Ramadan tahun ni agak kritikal. Kali kita akan berhadapan dengan ujian akhir zaman macam-macam. Bencana alam, kawan-kawan kita, sahabat kita di Johor masih lagi sampai sekarang pagi. Masih lagi kami masih hantar lagi misi-misi kemanusiaan, tolong hantar makanan, ada untuk perangkap, masih ada. Dan kemudian ujian ekonomi, kemudian ujian kesihatan pula, macam-macam bahaya dari kita dengar. Jadi tak masuk peperangan yang kita dah mula dengar ni, orang cakap macam-macam, orang sana orang sini. Segala Allah izin berlaku kesusahan demi kesusahan itu, maka insya-Allah mudah-mudahan Ramadan pada kali ini kita ada beberapa hari lagi, dan mudah-mudahan kita prepare siapkan supaya kita masuk dalam keadaan kita mendapat halawatul ibadah. Kita rasa seronok beribadah. Jadi apa yang kita buat tu menjadi bekalan. Zat ala tarikut dakwah, tarikut atas perjuangan. Jadi bekalan. InsyaAllah. Itulah insyaAllah sebagai peringatan. Maka macam mana nak bersama ni? Banyakkan taubat, istighfar banyak-banyak. Istighfar ni dia nampak macam tak ada apa-apa, ada besar. Allah izin ada seorang makcik tu, dia nak dipotong kaki dia. Di hospital, dia kena diabetes, kencing manis, tak ada potong kaki. Kemudian dia panggil seorang kawan saya itu, doktor. Dia kata, tolong doktor macam mana? Tapi doktor mati, bukan doktor yang dia bagi ubat. Tapi doktor kata, yang sembuhkan Allah, yang sembuhkan ubat, sembuhkan ubat ni segala dia sebab, tapi yang sembuhkan Allah, minta ke Allah. Macam mana? Istighfar. Dia baca istighfar banyak, satu hari kurang-kurang 5,000 kali dia istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Istighfar semua 5,000 kali dia baca selalu. Makcik dia tak nak potong kaki. Dia tak nak lama makcik susah ada. Allah izin dalam masa 3 hari. Maksud Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Masuk hari Senin ada operation. Doktor tengok kaki dah sembuh. Dah sembuh, tak payah operation, tak payah potong. Ini istighfar. Jadi kita banyak istighfar. Tak apa, banyak selawat. Kemudian kita tahu je dosa, kita tinggalkan. Tahu je dosa, tinggalkan. Dosa zahir, dosa hati, dan dosa kita dalam nak mengenal Allah. Dosa kita untuk melakukan amalan ihsan. Aku diberi hazard, astaghfirullahaladzim li wa lakum, insyaAllah mudah-mudahan
Allah ampuni dosa kita, jadikan Ramadan pada kali ini sebagai Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang terbaik yang sebelum-sebelumnya, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah jadikan kita banyak apa yang bisa diberikan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi fi qasr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.